Spot lebar dan besar. Okay, 2, 3. Okay. And 5, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik dan selamat dan patuh kepada arahan pembatasan sosial atau jarak sosial. Pagi tadi saya berkesempatan sebagai tanggungjawab jiran di sekitar Segambut untuk ke beberapa kawasan di Segambut Dalam, di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan miskin, mendengar sendiri dan menyampaikan sedikit bantuan bagi pihak keluarga. Kalau di Port Dickson itu tanggungjawab yang rasmi sebagai ahli parlimen, tapi yang ini sebagai tanggungjawab jiran tetangga. Yang saya dengar keluh kesahnya itu banyak. Pertama, yang bekerja dan diberhentikan. Kedua, yang berniaga sebagai penjaja, pembuat kuih dan juga catering kecil-kecilan, perniagaan nasi lemak yang tak dapat meneruskan perniagaan seperti biasa. Untuk minggu pertama mereka dapat bertahan, tapi untuk minggu kedua, ketiga nampaknya sangat terkesan. Bantuan kami hanya ala kadar. Saya doakan mudah-mudahan dapat kita selesaikan masalah dengan segera dan minta supaya kalangan atasan ini lebih prihatin tentang masalah yang di bawah. Kerana kalau kita lihat banyak kenyataan dan yang diwar-warkan di media sosial, dana dan diedarkan bantuan, memang betul saya akui, baik kerajaan, baik NGO, baik jawatan surau dan masjid, baik pelbagai langkah yang diambil kita hargai. Tetapi bila kita lihat ke bawah sendiri, itu tak sama dengan apa yang diwar-warkan, kerana jumlah yang terkesan itu agak banyak. Jadi saya harap orang yang lebih berada jalankanlah tanggungjawab mereka, ya. Orang yang billionaires, ya, yang hidup dengan begitu mewah, dengan senang, ya, dan juga dengan anak-anak juga yang sudah billionaires, itu curahkanlah. Janganlah bagi cadangan-cadangan yang mengarut, yang kadang menyakiti perasaan orang susah. Orang susah ini dia bukan fikir hobi, dia fikir nak makan keperluan harian mereka. Ini saya rasa serius, ya. Kerana ini kita sebagai, ya, orang politik boleh bagi pembicaraan, himbauan, gesaan dan sangan, ya. Tetapi orang yang menghadapi masalah di bawah itu lebih rendah daripada apa yang biasa. Kalau lihat respon netizens, itu kedudukan mereka rendah. Dan saya pantau itu sekitar 10-15 minit berjalan sekitar kawasan Segambut ini pun agak merisaukan. Jadi saya sekali lagi gesa orang, bukan saja kerajaan, tapi orang yang berada dalam masyarakat kita, orang kaya, orang yang senang, yang telah mendapat insentif, kemudahan kontrak, keuntungan yang berbilion, boleh beli segala macam dari private jet kepada segala kemudahan. Tolonglah curahkan sekarang ini kepada yang sangat memerlukan. Kita kaya atau senang itu bukan saja dengan kerana kepintaran kita, pengurusan yang baik, ya, tetapi kerana keamanan negara, sumbangan semua pihak, ya. Kadang-kadang kita fikir seperti di hospital, doktor pakar, jururawat, anestetik dan pakar-pakaran yang lain, semua itu perlu. Tetapi juga technician, ya, pembantu hospital, pencuci. Yang dulu kecil-kecil dulu saya ingat di hospital kita panggil ayama dan sebagainya. Sekarang ini pembantu hospital peringkat rendah. Semua itu punyai sumbangan yang harus kita iktiraf, ya. Kemudian syarikat tidak boleh maju kalau tidak ada orang tolong membersihkan. Syarikat tidak boleh maju kalau tidak ada orang yang menjadi dispatch. Syarikat tidak maju kalau
ya, kemudahan-kemudahan basic itu tidak diusahakan. Dan mereka ini tidak semestinya siswazah, tidak mestinya profesional, ialah orang yang paling susah di kalangan kita. Jadi saya harap perkara ini dapat kita berikan perhatian, kerana saya sengaja, saya tahu Azizah pesan berhati-hati, pakai topeng, guna sanitizer, betul saya gunakan. Kadang-kadang mereka nak ambil foto, jadi foto tu saya turunkan sedikit. Topeng tu netizen dah marah, apa ni Anwar ni tak ikut peraturan. Bukan, saya nak ambil hati mereka. Mereka kata kalau tutup semua nak ambil foto bagaimana, jadi saya bukalah sikit. Itu je, saya minta maaf lah ya. Tetapi saya rasa ada kelebihannya dan perbedaannya kalau kita sekali-sekala turun sendiri dan melihat tanpa notis, tanpa memberi notis kepada masyarakat yang berkenaan. Jadi sekali lagi saya gesa, terutama yang berada, kerana kadang-kadang orang yang berada ini ya dia bagi kadang-kadang ya bantuan sedikit sebanyak. Untungnya 1 tahun, selama beberapa tahun kita tahu sekitar 400 juta ringgit 1 tahun. Mendirikan mahligai, ada private jet dan sebagainya. Bila derma 1 juta dan heboh, ataupun main golf dan dapat berikan derma dan hebah satu negara, sudah ini tidak masuklah pertimbangan kita. Negara memerlukan sumbangan yang lebih bermakna dan berarti. Pengalaman saya tadi itu, walaupun bukanlah perkara pertama kali, tapi dalam keadaan sekarang tu saya digesa jangan mudah-mudah ya ke kawasan itu. Tapi saya fikir susah juga, sukarelawan yang banyak itu mengajar saya. Saya ingat bagaimana puluh ribu sukarelawan yang turun ke gelanggang. Sebahagian besar tu tak diketahui pun. Setengah-setengah tu heboh dalam media sosial ya, memang terkenal dan kadang-kadang penuh dengan leteran, oh inilah orang tak buat beginilah, patut begini ya, terkenal sedikit kumpulan kecil. Tetapi jangan lupa puluhan ribu yang lain itu bekerja tanpa nama, tanpa diketahui. Baik dari Perlis sampai kita Kuasa Surau, di kampung di Cerok Putih ke, Cerok Tok Kun ke, ataupun di ada saya ingat di Puan Agnes di Lawas umpamanya ya. Yang dulu sangat prihatin tentang masalah kesihatan, sekarang ini bertungkus lumus mencari dana untuk membeli beras kerana banyak keluarga tidak punya cukup beras keperluan harian. Baik. Soalan pertama yang dibangkitkan ini yang saya cuba elak kerana netizen sudah riuh genah ini soal syarikat arak Heineken, juga Carlsberg yang diberi kelulusan oleh kerajaan baru. Ini menarik ya. Kadang orang salah faham. Wah, dia guna tengok tegas, kita beri kebenaran tapi kita tidak tahu, sekarang kita tarik balik. Saudara, dia bukan tarik balik, dia batalkan sementara masa kawalan ini. Sementara, jangan tertipu ya. Dia tidak tarik balik. Saya nak ulang, tidak menarik balik. Ya, saya tidak mau bagi pandangan dulu ni ya. Saya cuma nak tunjuk kadang politik ini guna agama tetapi tidak semestinya konsisten. Jadi sekarang ini seolah kami berhasil, kami batalkan. Batalkan apa? Kita batalkan kelulusan sementara semasa kawalan perintah ini sekarang ya. Dia tidak membatalkan syarikat arak itu ya. Ini isu yang mesti dibahaskan semula ya. Itu belum dibangkit lagi perjudian. Kalau dulu mengapa Anwar diserang, mengapa Pakatan Harapan diserang, kerana ada arak dan judi. Saudara, sekarang pun masih ada. Banyak itulah juga ya. Mudah-mudahan tak ditambah. Tetapi yang saya tahu, yang dibatalkan itu kerana memang tak munasabah, dirahsiakan ya. 31 Mac diluluskan, riuh rendah oleh netizen kerana bocor surat tersebut, disindir, diserang. Saya tak tahu apa, tapi saya lihat saja ini drama ini bagaimana diteruskan. Kemudian rupa-rupanya setelah riuh rendah barulah ditarik balik kelulusan sementara tersebut.
Jadi kelulusan kekal, cuma pembatalan sementara. Jadi saya ucap tahniah kepada netizen. Ini bukan lagi tahun 50-an, 60-an. Politik sekarang ini lebih canggih, lebih tercabar, tak boleh sorok-sorok, tak boleh umpamanya anggap satu tazkirah, orang dengar baik, orang boleh nilai apa yang kamu bicara dulu dan apa yang berlaku sekarang. Dan ini saya ucap tahniah sekali lagi ke netizen yang berani membongkar, mempertikai, mempersoal apakah konsisten, apakah ikhlas, apakah sebenarnya yang kita suarakan itu kehendak Islam atau kehendak kepentingan politik. Dalam konteks ini kebetulan saya ingat seorang alim terkemuka yang dari Syria, walaupun dia lahir di Turki, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Kita kenal dia itu semasa kami muda, masa dalam usrah Abim. Dan nuqaba kami, iaitu naqib, ialah Syekh Razali Nawawi dan almarhum Fadil Noor. Kitab Syekh Ramadan Al-Buti almarhum ini, Fiqhus Sirah, adalah teks kami pada masa itu, ya. Yang maknanya siapa yang menjadi anggota wajib membaca Fiqhus Sirah adalah bahasa Arab dan terjemahan ketika itu bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai teks untuk mendalami pengetahuan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengajarannya dalam konteks semasa keistimewaannya. Saya baru ini disampaikan juga satu khutbah dari Syekh Ramadan Al-Buti ini yang pelajarannya tentu di Universiti Al-Azhar, kerana itu masa itu tetap satu-satu universiti Islam yang terkemuka sehingga ke ijazah kedoktoran. Kemudian beliau menjadi dekan di Universiti Damsyik, menjadi seorang alim terkenal di dunia Arab, di dunia Islam, dan malah pernah diangkat sebagai salah seorang tokoh dalam Akademi Oxford kerana pahamannya dan perspektif pandangannya yang lebih luas, tapi terikat dengan dasar seperti yang kita sebut Islam dan pengetahuan yang mendalam tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta saudara teliti khutbahnya yang disampaikan, iaitu oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam khutbahnya menyebut, wa idza humul yaum yuftuna bi ibaha wa idza humul yaum yuftuna bi ibahatiha yuftuna bi sihhatiha yuftuna bi jawaziha wa natasaalu ala hunalika dalilan ghaba ankum bil ams wa araftumuhumul yawm wa araftumuhul yawm wa min thamma ghayyartumul hukm. Itu soalan, ya, maksudnya dalam khutbah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, wa idza humul yawm yuftuna bi ibahatiha, pada hari ini mereka menghalalkannya, mereka hari ini memfatwakan boleh atau membolehkannya. Kami ingin bertanya, kata Sayyid Ramadan, kepada kelompok ini, hunalika dalilan ghaba ankum bil ams, apakah dalil-dalil ini tidak kamu jumpa waktu dahulu dan kamu baru dapati, wa araftumuhul yaum wa min thamma ghayyartumul hukum, dan kamu baru dapati pada hari ini lalu kamu mengubah hukumnya. Dengar betul-betul ni, ya? Hari ini kamu halalkan, kamu fatwa kata boleh. Ini maknanya berbeza daripada apa yang kamu jumpa dulu. Jadi dia tanya kepada kelompok ini, dalil ini kamu tak tahu ke masa dulu? Tak jumpa ke dalil itu? Atau kamu baru dapati hari ini
lalu kamu ubah hukumnya. Itu soalan dia. Soalannya, jawab Sayyid Ramadan lagi. La, al-hukmu huwa wad dalil huwa walakinnal maslahata siyasiyata hiya allati ikhtalafat. Tidak, la. Hukumnya sama, al-hukmu huwa wad dalil, dan dalilnya tetap sama. Huwa walakinnal maslahata siyasiyata, yang berubah adalah cita-cita. Maslahah siasah maknanya kepentingan, maslahat politik mereka. Walakin, ingat, yang berbeda apa dia? Maslahatas siyasiyata hiya allati ikhtalafat. Itu ialah kepentingan politik semasa yang berubah. Ini sekadar pandangan atau khutbah Said Ramadan Al-Buti. Dalam khutbahnya, saya cuba baca dalam teks Arabnya. Belum, saya mengaji di sekolah Inggeris, Malay College Kuala Kangsar. Jadi tapi itulah maksudnya. Kalau kita faham, itu peringatan ulama. Semalam saya sebut tentang kitab Abdul Qadir Adah, sebenarnya Abdul Karim Zaidan, saya kawan juga yang mengupas tentang ulama yang baik, ulama yang sesat dan menyesatkan dan kita. Bagaimana kita nak tahu? Kita nilai. Jadi Said Ramadan Al-Buti dalam khutbahnya tu meminta kita fikir. Apa sama yang disebut dulu dengan yang disebut sekarang? Apakah dalilnya dalil baru atau dalil lama? Apakah dulu dia tak tahu lagi dalil ini atau diubah sekarang? Atau jawab dia, sebenarnya dia tahu. Yang berbeda adalah maslahatas siyasiyata, maslahat politik yang mengatasi hukum dan dalil. Kata siapa? Al-Syekh Al-Marhum Al-Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Maha Guru dari yang kita ikuti dan kita ketahui. Mudah-mudahan kita dapat renung dan baca. Jangan cepat hukum, fikir dulu, renung dulu, nilai dulu. Saya tahu ada netizen kalau dari segi parti itu, dia kerja dia tulis maki hamun, sebab kerja dia begitu, dakwah dia al-maki wal hamun. Tetapi saya nak anjurkan baca dan teliti, kita boleh buat pertimbangan politik semasa sedikit sebanyak, tetapi bila mari soal hukum, soal dalil, dan merujuk pandangan-pandangan. Selama ini saya ada, yang sebelum ini saya bawa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kali ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang saya anggap masih fiqhus sirah itu bacaan basic. Mudah-mudahan generasi muda nak kenal Islam, jangan kenal hanya dari ceramah-ceramah politik, tetapi mesti ada asas pengetahuan tentang akidah, tentang akhlak, tentang syariat, tentang siasah yang dikupas oleh ulama muktabar. Kalau tidak, kita hanya rojok satu, kita walak kepada satu, dia maki ke, dia fitnah ke, dia hamun ke, kita terima kerana kita walak kepada orang, tidak kepada dasar hukum dan teks. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Soalan yang kedua ialah tentang pengumuman Perdana Menteri tadi, iaitu tambahan langkah, tambahan pakej ransangan prihatin yang banyak menyentuh kedudukan industri kecil dan sederhana atau perusahaan kecil dan sederhana. Dan saya ingin sebutlah alu-alukan kerana masih kita anggap ini satu yang baik. Secara umumnya, kurang-kurangnya kerajaan ini dia tak boleh ketepikan pandangan rakyat dan netizen. Ini satu
yang dianggap satu kelompongan, satu kelemahan dalam pakej rancangan yang lalu, maka diserang kerana seperti mana kita tahu ia melibatkan hampir lebih dari 1 juta pekerja di negara kita. Tak boleh kita pandang ringan, atau lebih. Maaf, semalam saya sebut 1 juta, 1.3 juta syarikat yang berdaftar sebagai IKS. Tapi kita tahu lagi ratusan ribu tak daftar. Saya tadi tak kira lah. Kakak 2-3 orang dan abang yang tadi yang meniaga di segabut dalam ini, saya tanya ada daftar? Tak ada yang daftar pun, ya. Dia buat gerai-gerai kecil, jual kuih, jual nasi lemak, tak daftar. Dia kata, tak daftar. Kalau daftar mungkin dapat. Dari manalah nak daftar tu sendiri. Kami ni siapalah nak tengok, nak pergi pejabat pun susah, orang tak pandang. Saya kata tak, ada pegawai yang akan prihatin dan baik, tidak semuanya sombong. Tapi itu tak kemudian lah, ya. Tapi saya nak bagi tahu jumlahnya besar dan kritikan yang dilemparkan terhadap kerajaan kerana kelompongan ini, ya, tidak cuba mengenal pasti dan menyelesaikan masalah ini, kemudian dijawab oleh kerajaan dengan pakej tambahan rancangan ini. Dan pakej rancangan ini, ya, kita tahu bahawa subsidi upah dinaikkan daripada 5.9 bilion kepada 13.8 bilion, geran prihatin 21 bilion atau 3,000 bagi setiap perusahaan mikro sebanyak 700,000. Ini saya ingat satu yang perkembangan yang agak positif, sebab keutamaan diberikan kepada lebih 700,000 yang di bawah kategori mikro. Ada yang saya sebut semalam, ya, kategori mikro yang di bawah yang paling terkesan. Kemudian ada juga pemansuhan kadar pembiayaan, sebelum ini 2%, skim kredit mikro BSN 500 juta, syarikat GLC pengecualian bayaran sewa, pengecualian pemilik premis swasta. Itu kalau buat, maka diberikan potongan diskaun sewa. Kemudian bayaran levy bagi pekerja asing 25%. Dan ini saya tolong rumuskan ini pandangan Perdana Menteri, yang orang kata saya tak ikuti. Jadi saya ikuti, saya bantu untuk memberikan penjelasan tentang langkah yang dianggap positif menyahut tuntutan dan gesaan netizen selama seminggu yang lalu ini kerana kelompongan. Malah lebih daripada seminggu. Jadi minggu lalu Menteri kata kita akan umumkan. Adalah pengumumannya juga, ya. Jadi kita terima, cuma kita harus tahu bahawa ada kekurangannya yang harus diberikan perhatian, ya, bahawa cara keseluruhannya dengan krisis ekonomi, ya, berlarutan dari COVID-19 ini akan menyebabkan pendapatan kerajaan akan terjejas parah. Walaupun saya fikir kajian Bank Negara itu agak masih lumayan lah, positif lah, ya. Kalau ada kesemelesetan dianggap rendah, walaupun seluruh kajian lain termasuk Bank Dunia akan lebih rendah daripada itu. Tetapi kita ada masalah makro yang besar yang mesti ditangani, ya, iaitu bagaimana menjana pertumbuhan, ya. Sebab itu yang di pendekatan sekarang ini diberikan cara menyeluruh, ya. Ya, ada alasan dan kebijaksanaannya. Cuma pendapat saya, kita harus tumpu bagi yang tak terjejas, ya, bagi yang terjejas. Jadi kalau kita beri kepada semua, kita baru tumpu kawasan yang lebih terjejas, terutama di kategori yang lebih rendah. Itu satu, ya. Dan ini termasuk yang dianggapnya non-essential, kerana dia tak termasuk dalam yang essential. Jadi dia tentu tidak dapat menjalankan operasi, tidak produktif, ya.
Jadi kita harus juga lihat secara khusus yang lebih targeted supaya kelompok ini juga diberi pendekatan. Saya lihat umpamanya ada beberapa masalah kecil-kecilan dibangkitkan, umpamanya macam penjara ya. Kebiasaan penyelesaian ini saya bimbang tentang IKS ni, dia sebut dulu Parkinson's Law. Apa dia Parkinson's Law? Ada masalah, tubuh jawatankuasa. Ada lagi masalah, jawatankuasa penyelaras, Coordinating Committee. Ada penyelaras, ada masalah lagi, tak selesai. Dulu kalau ada masalah ikan, lembaga ikan, atau kemudian maju ikan, kemudian LKIM. Peternak, maka jadi maju ternak. Kemudian peladang, maka lembaga pertubuhan peladang. Baik. Kemudian ada masalah, kita selaraskan. Okey, jawatankuasa penyelarasan. Masalah lagi, kita ada jawatankuasa tertinggi menyelaraskan, Super Coordinating Committee. Ada masalah lagi, kita angkat menteri koordinator, menteri kanan yang akan menyelaraskan. Ya. Tapi tak semuanya begitu, sebab ada hal yang boleh kita selesaikan segera. Ini penjara, ini dah bincang puluh tahun. Tanya saya 5 minit saya boleh penjelasan. Dia dah di situ. Tanya ketua pengarah penjara, dia tahu. Benda yang kecil-kecil ini, yang anak muda 16 tahun curi jin, duduk tunggu 6 bulan nak dapatkan kes mahkamah. Dan seperti mana saya sebut, magistrate pun walaupun belajar di Universiti Islam umpamanya, ya kadang-kadang dia faham peraturan hukum kecil, dia tak faham konsep keadilan lebih meluas. Umpamanya kalau dalam Islam yang mencuri bawa Sayyidina Umar, mengapa ditangguh hukuman hudud? Ya? Mengapa umpamanya orang yang mencuri itu tidak dipotong tangan, tetapi orang tak bayar gaji potong tangan? Kita dah tak pernah nak dapat kena tekan orang yang kaya tak bayar. Yang dia kira yang dia bawa. Dan hukuman maksimal. Itu yang kadang saya rasa lemas betul. Kalau orang bawah ini susah nak dapat jaminan. Maaflah saya mengusulkan hal yang agak berkaitan kerana ini termasuk bahawanya kalau kita perusahaan kecil ini, ya walaupun tak masuk kategori terendah, ini penjajah, peniaga kecil, ini semua terlibat juga ya. Kemudian subsidi upah kan dinaikkan dengan begitu tinggi, tetapi naik maknanya alhamdulillah sekitar 134%. Mana naik, betul. Tetapi ia hanya melibatkan sekitar 20 hingga 30% kos operasi syarikat. Jadi keupayaan untuk bertahan itu tidak begitu mudah. Sebab itu tak payahlah jawatankuasa penyelaras banyak-banyak. Di situ ada suatu agensi yang diberikan mandat untuk memantau secara serius dan kemudian cuba memberi penyelesaian yang tak semestinya mengikut pengumuman Perdana Menteri, tapi berikan satu kelonggaran supaya bantu mendapat menjana pertumbuhan IKS. Ya. Kemudian pinjaman tanpa faedah 500 juta di bawah BSN harus ditambah kerana jumlahnya itu hampir 1 juta perusahaan kecil dan sederhana. Jadi itu yang juga diminta ditambah, dan saya kebetulan ini juga yang dituntut oleh Dewan Perniagaan Islam juga ya, dibangkitkan. Kemudian yang persatuan SME yang lain itu juga memikirkan kita selesaikan masalah mikro, okey, dan menengah dan atas. Dia begini ya, dia mesti targeted, cuba juga selesaikan 2-3 yang termasuk yang besar. Walaupun saya umumnya lebih senang kalau kita perhatikan yang bawah dulu. Tapi masalahnya ialah kerana ia melibatkan kedudukan pekerja. Kalau setengah syarikat itu dia pekerjaannya ratusan orang. Kalau kita tak selesaikan, kepentingan pekerjaan mereka terjejas. Jadi saya harap ada langkah tambahan dari pakej rangsangan tambahan IKS ini untuk mengambil kira keperluan ini, dan walaupun pengumuman dibuat, saya harap dapat kita pantau seterusnya dengan persatuan-persatuan dan juga melihat di bawah 3 kategori
yang atas dan yang sederhana dan juga yang mikro yang di peringkat bawah. Dan mudah-mudahan kita dengan cara sedemikian kita boleh cuba menyelesaikan sebagai masalah. Saya ucap sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.